Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan buat sedikit revision mengenai satu topik iaitu probability distribution. Okey, so sekarang ni secara umum dia kita akan menyentuh beberapa perkara. Yang pertamanya adalah mengenai discrete probability distribution. Yang keduanya tentang binomial, yang ketiganya Poisson dan seterusnya adalah normal distribution. Okey, so dalam beberapa contoh soalan yang kita bincangkan di awal-awal ini, iaitu start dengan soalan nombor 1 ni, dia adalah melibatkan discrete probability distribution. Okey, so kita lihat soalan nombor 1 ini ada 3 bahagian ya. So, soalan ini dia nak menentukan determine whether each table represent a valid probability distribution. So nak tengok dia valid ke tak valid by looking at the given table here. So kalau kita lihat dekat sini, soalan table ini kalau kita analyse betul-betul, dia sebenarnya tak valid. Sebab apa? Ya, sebabnya kalau kita lihat perkara yang pertama, cuba lihat each probability kat sini. Yang ini dah cantik dah, sebab all these numbers, all these values lies in between 0 to 1. Itu dah okey, ya. Tetapi masalahnya apabila kita jumlahkan semua sekali, dia tak cukup 1. Ya, it's not equal to 1. Supposed to be yang px ini summation dia mesti sama dengan 1. So bila kita total up everything here, kita akan dapat hanya 0.85, which is incorrect. Sebab itu kita katakan table ini is not valid. Boleh? Okey, kita pergi kepada table yang kedua, iaitu yang ini. Table ini valid. Ya, table ini valid sebab apa? By looking at each of the probability here, dia dah okey dah, ya. Dia dah okey dah antara 0 hingga 1 kan nombor ni kan. 0.25, 0.34 dan seterusnya memang dah okey, and when we try to total up all this value, it would produce 1. Jadi dia adalah valid, table yang valid. Okey, selesai nombor B. Yang B, yang C pula sekali lagi kita bertembung dengan it is not valid because of this. Nampak tak yang ni? Kita dapat satu nilai negatif kan? Negatif 0.20. Tak boleh. Dia tak boleh dia tak boleh ada negatif. Sebab dia mesti in the range of 0 to 1. Yang ini. Ini mesti dipatuhi. Dan oleh sebab ada negatif kat sini, therefore table ini is not valid anymore. Walaupun kalau kita total up kat sini, dia memberikan kita jawapannya 1, hasilnya 1. Itu betul. Tetapi itu dia punya summation. Tapi untuk yang belah dalam ini, problem arise at this point. Ya, negatif. Ada negatif kat situ. So problem. So maknanya table ini is not valid. Boleh ya? So ini semua adalah di dalam discrete probability distribution. Okay, we go to question number 2 yang juga melibatkan discrete probability distribution. Nampak ya? Okay, so this is the question. Boleh lihat sekejap. We are given a table and then kita diminta untuk mendapatkan the probability for each cases. Okay, so now dekat sini jangan fikir pasal binomial, jangan fikir pasal Poisson, jangan fikir pasal normal, sebab we are given the table. So kita sedang berada di dalam discrete probability distribution. We are given a table, kita akan menggunakan dia. So dalam soalan nombor 2 ini, we are not asked about the mean, the variance, the standard deviation. So tak ada yang tu lagi. Itu mungkin pada soalan nombor 3 kot. So we are only asked to solve this part, iaitu nak mendapatkan probability when x exactly equal to 2. Macam ni. Ini adalah soalan nombor 1. Nampak ya? Cara penulisan dia. X sama dengan 2. This is soalan dia, cuma kita kena hati-hati sikit lah dengan
bila kita nak buat the inequalities. Itu penting ya, sebab kalau kita lihat ayat nombor 3 dan nombor 4, even nombor 2 sekalipun, dia cuma kata 0 hingga 2. Kalau saya bertanya kan, 0 tu termasuk tak? 2 tu termasuk tak? So that thing need to be very careful. So kalau kita tak masukkan 0, maka kita dah salah. So jadi nombor 1 ni is very easy, di mana probability x equal to 2, faham kan? Exactly 2. Yang nombor 2 ni kita lihat dulu, 0 to 2. So jadi dia punya probability dia adalah x duduknya di antara 0 hingga 2, di antara 0 dengan 2, termasuk 0 dan juga 2. Boleh ya? So careful dekat sini, ada banyak bentuk ayat yang similar dengan nombor 2, nombor 3 dan nombor 4, tetapi penulisan probability dia adalah sama. So kena tengoklah dalam mana-mana buku lain, dalam modul mana-mana ke. So ini adalah salah satu contoh ya. 1, 2, 3. Ada 3 contoh. Dia punya inequalities dia adalah macam ni. So ada ayat yang lain sebenarnya. So kena tengok yang itu. Okey, yang nombor 3 ni adalah more than one. More than one. Termasuk 1 tak? Jawapannya tak termasuk 1 ya. Sebab dia kata melebihi 1. More than one, not include 1. Tapi kalau dia kata at most 1, ya, at most 1, dia termasuk 1. Jadi cuba kita lihat dia punya inequalities dia macam mana. Kalau more than 1, it's going to be this. More than 1 kan? X greater than 1. So kalau at most 1, dia akan jadi macam ni. X less than and equal to 1. So ini adalah benda-benda yang kena pastikan betul dulu accordingly to the question. So when kita dah dapat benda-benda macam ni, jawapan dia adalah datang daripada table yang diberi. Yang ini ya. So kalau kita nak mendapatkan x in between 0 and 2, include 0 and 2, maka kita senaraikan semua probability tersebut. So 0, 1, 2. So jawapan dia, hasil dia adalah kita dapatkan daripada table yang diberi, iaitu kalau 0 ni mana? 0 adalah inilah, 0.15 kan. Kalau 1 ni kita dapat 0.2. Kalau 2 ni 0.35. Kita tambahkan semua, kita akan dapat 0.7. Boleh ya? So yang 3 dan 4 pun samalah. Ya, kalau kita betul, kita punya inequalities kita betul macam ni dan kita boleh senaraikan dia macam ni, maka don't worry mengenai hasil kamu. Pasti akan betul. Kecuali kalau kamu salah tengok jadual lah. Right? So nombor 4 ini clear ya? X less than and equal to 1. So it refers to x equal to 0 and x equal to 1. Tambahkan dua-dua ni, tengok jadual tadi tu, dan kita akan dapat 0.35. Okey, habis soalan nombor 2. Now we go to question number 3. So soalan nombor 3 masih lagi discrete probability distribution. Cuma kali ini dia bertanyakan tentang mean. What is the mean for the following situation? Yang inilah, kita diberi table, we are given the table, and then we are asked to find the mean. So the mean kita tahu ya, untuk mean, for the variance, for the standard deviation, semua tu ada formula dia kan. We have the formula for mean, variance dan standard deviation. Ini adalah formula for mean. So mu equal to summation of x times px. So maknanya kalau kita ada table macam ni, senang saja sebenarnya. Kalau dah ada table macam ni kan, so kita hanya perlu darabkan saja. So 0 darabkan dengan 0.15. Darabkan dulu, kita darab dulu dan tambah 1 darabkan dengan 0.2, tambah 2 darabkan dengan 0.35, tambah 3 darabkan dengan 0.3. Nampak tak? So itu cara untuk mendapatkan mean jika kita diberi table macam ni. So ini adalah discrete probability distribution. Ini mean ya. Soalan nombor 3 ni hanya meminta kita mencari mean sahaja. So agak mudah dekat sini.
Okay, we go to question number 4. Untuk yang ini, dia minta kita mendapatkan apa? Standard deviation. So, kita ada 3 benda kan sebelum ni kan. So di dalam discrete probability ada mean, ada variance dan ada standard deviation. So, sekarang ni kita tak boleh terus dapat standard deviation. So, kita kena buat variance terlebih dahulu. Sebab variance ada rumus dia sendiri kan. Ini adalah rumus variance ya. So, ini adalah rumus variance. So, once kita dah dapat nilai variance, baru kita boleh dapatkan standard deviation. Sigma ni. Ya? Sigma is equal to square root of hasil variance yang kita dapat tadi tu. Variance yang atas ni. So, kalau kita lihat variance ini, dia punya formula dia adalah sigma squared sama dengan EX squared plus mean squared. So, jadi nak tak nak, kalau kita ada table yang berikut, nampaknya table ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, ini adalah value dia. Dan pertama sekali, kita kena dapatkan mean. Ya, kita kena dapatkan mean. So, kaedah dia sama macam soalan nombor 3 tadi. Kejap. Ini soalan nombor 3 tadi kan. Cara kita dapatkan mean macam mana? Kita darabkan ini 0 dengan 0.15. Nampak tak? Kita darabkan terus je kan? Kita tambahkan semualah. So, sama juga dekat sini. We are going to mula-mula kena multiplykan. 0 darab 0.02 tambah 1 darab 0.2 tambah 2 darab 0.3 tambah seterusnya sehinggalah 5 ni. Boleh? Kita dapatkan mean. Nampak dekat ni? Saya dah buat dah. Mean ini, kalau kamu nampak kat sini, mean, bila kamu buat macam tu, kita akan dapat 2.5. Boleh? Okey, settle mean. Cuma nanti, ini baru mean ya. Ini baru mean. Nanti bila kita nak substitutekan nilai mean ini ke dalam formula variance, this part gonna be 2.5 kuasa 2. Boleh? So now, bahagian mean ini dah selesai. So, kita kena mencari yang ini pula, EX squared. Baik. Bila nak mendapatkan EX squared macam ini, dia sebenarnya sama macam kita nak mencari mean ini juga. Mean tadi kita darabkan ini, betul tak? 0 darabkan dengan 0.2 kan? 1 darabkan dengan 0.2 kan? So, untuk mendapatkan EX squared, kita perlu terlebih dahulu kuasa 2 kan yang X ini. Baru kita darabkan dengan PX. So, contohnya macam ni. Ini kan 0 kan? Kita kena kuasa 2 kan semuanya dulu. Ya, 0 kuasa 2, 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, sampailah 5 kuasa 2. Dan baru kita darabkan dengan jiran sebelah dia. Boleh? Okey, so contoh 0 kuasa 2 darabkan dengan 0.02. Jawapannya 0 lah kan? Tambah 1 kuasa 2 tambahkan darabkan dengan 0.2. Tambah 2 kuasa 2 darabkan dengan 0.3 dan seterusnya sampai habis. Boleh tak macam tu? Boleh ya? So, it will refer to EX squared. Yang saya sebutkan itu, yang saya sebutkan tadi itu adalah merujuk kepada EX kuasa 2 kat sini. Okey, so in short, bila kita buat, kita akan dapat yang ini, dapat 7.7. Buat macam tadi tu. Okey, so now kita dah ada semua input. Kita dah ada 2.5, see here? Kita dah ada 2.5, kita dah ada 7.7. Kita dah ada formula untuk ini, maka kita dah boleh mendapatkan what is the value for variance. Ya? So, once kita dah dapatkan variance, senang kerja kita. Kita hanya perlu square rootkan sahaja hasil variance tadi tu and job done. Alright? Okay, ini dia. Ini adalah jawapan dia. Bila kamu buat, kita akan dapat sigma is hasil dia adalah 1.204. Okey guys, itu adalah soalan yang ini dan kita teruskan lagi kepada soalan nombor 5. Masih lagi berada di dalam discrete probability distribution. Kita belum lagi sentuh binomial dan seterusnya. Okey, ini adalah soalan yang hampir sama dengan soalan nombor 3 dan nombor 4. Dia kacukkan sekali. Dia gabungkan sekali. Okey. Calculate the mean and standard deviation. So, cari mu dan cari sigma. So, jadi kita nak mudahkan pengiraan. Jadi, kita boleh buat macam ni juga. Table ni kita sambungkan aja. So, instead of we are having x, px kat sini, kita pun boleh buat macam ni. Alright?
So kita sambung je table ini, kita boleh buat macam ni lah untuk mendapatkan min kan, x px. Lepas tu saya buat x kuasa 2 dan saya buat x kuasa 2 darab ps. So dua-dua ini adalah untuk mendapatkan min dan juga ex kuasa 2 tadi tu. Yang ni kejap. Ini kan kita ada rumus untuk varian kan. So table yang kat bawah tadi tu saya buat untuk dapatkan min dan untuk dapatkan ex kuasa 2 ni. Sebab itu saya buat yang ni. Yang ni So jadi dengan mudah bila saya buat pengiraan macam ni, yang cara tadi pun boleh juga, yang ini pun boleh juga ya. So saya terus akan dapat 1.661 which refer to min. Yang ini ya. Sementara yang bawah ini pula, yang belah kanan ini pula yang saya dapat 8.1137 ini merujuk kepada ex kuasa 2 tadi tu. Okey ya. So ada pelbagai cara untuk kita buat. So ini adalah salah satunya. Yang tadi pun boleh juga. Jadi kita dah dapatkan hasil dia dan kita substitute to the formula dan kita akan dapati hasil bagi standard deviation-nya adalah 2.314. Yang ini. Alright. So ini adalah beberapa contoh bagi discrete probability distribution. Okay, now kita pergi kepada soalan seterusnya yang merujuk kepada binomial probability distribution. Okay, so jadi kita tahu ya secara umumnya bila kita sebut binomial ini dia ada success and failure dan sebagainya lah kan. Dan bila kita sebut binomial, kita tahu dia ada P dan Q. So need to be careful. P dan Q tersebut nilai dia adalah dalam titik perpuluhan, in between 0 to 1. Right? So kena careful yang itu dulu ya. So jadi kalau kita lihat ataupun bila kita baca dalam satu soalan, kita kena cepat tangkap soalan tu. Soalan tu merujuk kepada apa sebenarnya? Binomial ke, Poisson ke, ataupun normal distribution. So jadi antara ciri-ciri yang menunjukkan dia adalah binomial adalah contohnya yang ini. Kita diberi peratus. Contoh macam ni lah kan. So 2%. So 2% itu, tapi kena baca soalan tu baik-baiklah ya. So 2% tu adalah merujuk kepada the P. Nilai P tersebut. Tetapi jangan buat 2 sebab saya dah sebut tadi kan P itu adalah dalam dia dalam in between 0 to 1. So jadi kena bahagikan dengan 100. Sebab itu kita dapat 0.02. Ini adalah P ya. So once kita dah dapat P, Q kita dapatlah, iaitu baki dia. So 1 tolak 0.02 which is 0.98. So P dan Q kita dah tahu dah. Right? And then kalau kita baca lagi soalan, then kita akan notice that this part 10 ini will refer to n equal to 10. So now, kita dah ada hampir semua maklumat. Kita dah ada P, kita dah ada Q dan kita dah ada N. Okay. So, jadi kita lihat soalan. Soalan tu, dia meminta kita buat apa? Find the probability that exactly 1. So, exactly 1, dia merujuk kepada probability X equal to 1. So jadi kita dah ada semua nilai. Kita dah ada P, saya ulang semula, kita dah ada Q, kita dah ada N, kita dah ada X ataupun R. Mana-mana satulah ya. So yang X equal to 1 ini ada setengah buku dia merujuk kepada X, ada setengah buku dia merujuk kepada R. So lihat kepada buku yang kita rujuk. Tapi yang paling penting adalah kita dah ada semua sekali. Alright. So jadi bila kita dah ada semua information, kita ada dua choice untuk mendapatkan jawapan. Yang pertama, kita boleh tengok table binomial. Please refer to the binomial table. So cuma hati-hati sikit. Bila kita tengok table binomial itu, kita kena tengok kesesuaian dia. Dia fit tak fit dengan all this number. So kalau tengok dekat sini, saya dah boleh agak dah. X sama dengan 1 definitely akan jumpa pada table binomial. Dalam contoh ini ya, contoh lain mungkin berbeza ya. So N sama dengan 10, definitely kita boleh nampak nilai ini pada jadual binomial.
Tetapi 0.02 ni kita mungkin tak nampak tau. Sebab table binomial dia start dengan apa? 0.01 kan. Lepas tu 0.05. 0.02 tak ada. So jadi kalau tak nak pening-pening, kalau one of this number tak ada di dalam table binomial, kita buat manual saja. Apa maksud manual? Manual tu bermaksud guna formula. Boleh nak? So jelas kot apa yang saya terangkan tadi tu. So kamu ada dua choice, table ataupun formula. So it is up to you nak pakai yang mana satu. So di sini saya terangkan macam mana kita nak menggunakan formula. So ini adalah formula standard bagi binomial. So gunakan ini sahaja. So just plug in all the information. Kita dah ada n, ya, kita dah ada r. R ini adalah merujuk kepada x tadi tu. Ini ni, satu ni, ya. Kita dah ada P, kita dah ada R, kita dah ada Q, kita dah ada N, kita dah ada R. Masukkan semua sekali, tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan. 0.1667. Alright, tekan kalkulator elok-elok, kita akan dapat. So, formula, jawapan. Formula, jawapan. Okey, itu adalah bahagian A. So, bahagian A ni exactly one. This is the word, the very important word yang akan refer kita nak pakai apa sebenarnya. Okey. Yang B pula, lihat ni, at most one. At most one, kalau kita rujuk kepada inequalities dia, dia akan merujuk kepada X less than n equal to 1. So, careful dekat sini. Kalau di sini kita salah, the whole thing kita akan salah. So sebab itulah boleh cuba buat rumusan sedikit supaya kita boleh dapat satu list yang akan memudahkan kita memahaminya dengan lebih baik. So macam ni ya. So sama case macam yang nombor A juga tadi. Once kita dah dapat yang ini, maka kita kembangkan sikit. So X less than or equal to 1 akan sama dengan probability X equal to 0 tambah X equal to 1. So, kita ada dua lah. Kita ada dua kat sini. So, bila ada dua kat sini dan kita tahu kita sedang menggunakan binomial. So, terpulang kepada kita nak guna table ataupun nak guna formula. So, kalau table tu is fit enough untuk semua all the information yang kita ada, please use the table. Lagi cepat. Or otherwise, gunakan formula. So di sini saya tunjukkan pengiraan manual menggunakan formula. Buatkan satu persatu, plug in all the values dan kita akan dapat 0.9838. Right? So ini adalah binomial. So kita belum sentuh lagi ya, sebab binomial pun dia ada juga dia punya mean, variance dan juga standard deviation ada juga. So ini adalah contoh yang biasa. Ya, kita guna table ataupun guna rumus. Okay, now we go to our next question. Dekat sini baru kita ada menggunakan mean, variance dan standard deviation for binomial. Tapi sebelum itu, seperti biasa, when we are given the question, please identify first the question itu is related to apa? Binomial, Poisson ataupun normal. Poisson biasanya dia ada satu bahagian, iaitu kalau dia adalah soalan yang melibatkan Poisson, dia selalu beri kita satu important information which is average. Average. Perkataan average tu normally would refer to the Poisson punya story lah. So ini adalah kita punya storyboard kan. Cuma kita kena tahu kena pastikan which one which. So is it binomial or not? So kalau tengok dekat soalan ini, it is definitely a binomial sebab kita dah boleh detect dekat sini. We are given 56% kan. So ini adalah kita punya P. Kena bahagikan dahulu dengan 100 lah. So sebab itu kita dapat yang ini 0.56 is our P. Lepas tu of course once kita tahu P, Q kita akan tahulah baki dia kan. So 0.44 and then other information is we are given 60 which is the N 60 dan dan soalannya adalah find the mean and standard deviation of the probability distribution of X. So jadi
kita ada formula yang khusus untuk binomial, which is dalam kotak ini. Nampak ya? Kotak yang dot ni. Ini adalah formula untuk binomial. Mean, variance dan juga STD. Semua info kita dah ada. Just masukkan saja ke dalam formula ini dan kita akan terus dapat jawapan. We are asked to find the mean and juga STD kan. So please use the correct formula, substitute all the value and we are going to get the answers. Boleh? Okey. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay guys, ini adalah soalan yang melibatkan Poisson. Alright, yang melibatkan Poisson. Tadi saya dah sebut dah, antara ciri-ciri yang soalan yang merujuk kepada Poisson adalah kehadiran information tentang average. Dia biasanya kita dapat detect dia adalah Poisson. Dia ada dua tau. Yang pertama adalah kehadiran perkataan average ni. Lepas tu yang kedua adalah kebiasaannya Poisson ini dia melibatkan dua benda, iaitu sama ada dia juga akan mention something about the time interval ataupun space interval. Ya, time interval ataupun space interval. So jadi kalau kita lihat kat sini kan, instead of we are given average information, ya, on average a household receive 9.5. Ini adalah dia punya mean. Ya, mu dia lah. So dalam Poisson, mu is equal to lambda. So kita tulis kat sini siap-siap, lambda tu equal to 9.5. Ya. Lepas tu kan, telemarketing phone call per week. Nampak tak? Perkataan per week ini merujuk kepada time interval. So ini juga satu indikator yang merujuk kepada this question will definitely refer to the Poisson. Alright? Boleh nak? So, Poisson ini sama juga macam binomial. Dia ada formula or kita boleh tengok Poisson punya table. Ada dua cara. So, apa yang saya tunjukkan dekat sini adalah by using the formula. So, formula dia it seems to be more easier compared to binomial kan. So, ini adalah formula dia. Kita ada lambda power of x darabkan dengan eksponen power of minus lambda over x factorial. Okay, so ini adalah formula dia dan ini adalah jawapan dia, jawapan bagi soalan di atas. Saya hanya kumpulkan maklumat, ya. Lepas tu saya masukkan ke dalam formula dan buat pengiraan. Okay, by looking at this information which is x equal to 6 dan juga lambda equal to 9.5, kita tak perlu guna formula pun. Kalau nak guna formula tak ada masalah. Tetapi dalam kes ini, it gonna be more easier kalau terus tengok dalam table Poisson. Ya, tengok table Poisson, exactly kita akan dapat 0.0764. Okay, boleh nak? So, ini adalah question number 8. So, we go to question number 9 again. Ini adalah Poisson juga. So, betul tak? Cuba kita tengok ya. Soalan nombor 9 ini, betul tak dia bagi kita average? Yes. Soalan ini ada average ya. Average of 3. So, mu equal to 3. As well as, dia juga merujuk kepada lambda equal to 3. Lepas tu, dia ada time interval. Nampak tak? Time per month. Nampak tak? So, ini indicate that this question melibatkan Poisson. So, kita ada lambda equal to 3. Lepas tu, dia punya x berapa? Ni. X dia adalah exactly 2. So, ini dia. So, kalau kita lihat table Poisson, x sama dengan 2, lambda sama dengan 3, kita akan dapati jawapan kita exactly yang ini. 0.2240. Ini saya guna rumus. Ya, ini saya guna formula. Tapi kalau tengok table Poisson, kita hanya perlukan dua nilai sahaja. Iaitu nilai x, yang ini 2 dan juga nilai lambda 3. Tengok table akan dapat jawapan yang color pink ni. Ya. Yeah? So please tengok table lah. Kalau table tu dia tak sesuai, maka baru guna formula. Ya. Yeah? Guna table lagi cepat. Sama juga kesnya dengan yang B ini. So sekali lagi,
selain daripada kita mahir untuk menggunakan table dan sebagainya, satu lagi kemahiran yang saya dah sebut berkali-kali adalah kebolehan kita untuk memahami this kind of sentences. At most one. Ya, at most one bermaksud x less than and equal to 1. Careful dengan word yang macam ni. Right? So, jadi once kita dah tahu bentuk dia adalah yang macam ni, so kita kembangkan dia. So, x sama dengan 0 tambah x sama dengan 1, dan masing-masing ini it up to you, either want to choose the answer by using the table or manually by using the formula. So, untuk yang ini saya tunjukkan macam mana kita mengisi formula dan akhirnya dapatkan jawapan. Ini secara manual So, tapi kalau tak nak susah, kita terus guna table. So, x sama dengan 0, ini kan, x 0, lambda 3, tengok table. So, x1, lambda 3, tengok table. So, akan dapat kedua-dua nilai ini. Tambahkan dia dan kita akan dapat 0.1992. Boleh? Okey, kita pergi kepada soalan nombor 10. Soalan nombor 10, kita masih lagi di dalam Poisson, tetapi ada satu situasi yang sedikit berbeza dekat sini. Okey, tengok Soalan nombor 10 ini, kalau kita baca, memang kita dapat detect dia adalah soalan yang melibatkan Poisson. Jadi, nampak kat sini, saya dah merah dan birukan beberapa info yang penting. Okey, kita tengok info yang merah dulu. Yang saya highlightkan warna merah ini. Dia tulis kat sini, average of 2. Bila dia sebut average of 2, sepatutnya lambda tu 2, betul? Kan? Lambda tu patutnya 2 lah kan? Tapi saya tulis 8. Okey, stop kejap. Kita tengok yang merah ni pula, exactly 6. Exactly 6 means that probability x equal to 6. Yang ini clear kot? Okey, ini tak ada masalah. Tak ada isu. Jangan salah ini pula. Okey, now, bila kita analysekan betul-betul soalan itu, dia kata average 2 ini for every 10 product. Tetapi sekarang, how about kalau dia 40 produk? Nampak tak? Dia tak sama. Not equal. So, jadi, kena hati-hati dekat sini. Ini 10. Lepas tu, ini 40. Dia tak ngam kat situ. So, jadi saya buat sini. One important point about Poisson probability is that the interval for lambda and x must be equal. Yeah? Must be equal. Dia mesti sama. So, jadi kalau ini 10, ini 40. So, dia berapa kali ganda? So, 4 kali kan? So, 10 kali 4, 40. Betul tak? So, jadi, kalau ini 10, dia punya average-nya 2. Kalau 40, tentu average-nya lebih besar. Betul? So, kita play macam tu. Kita lihat dia macam tu. Ya? Yeah? So, ini lambda dia 2 for every 10 produk. Kalau 40 produk, lambda mesti lebih besar. So, macam mana kita buat? Kita kena sesuaikan ikut pengiraan kita. So, jadi ini 10, ini 40, darab 4. Maka 2 ni pun kena darab 4. Sebab itu kita dapat 8. Okey? Boleh nak? Clear ya? Ini satu situasi yang kena take note hati-hati. Soalan panjang-panjang macam ni, mesti ada something dekat situ. So, analyse betul-betul soalan tu dan kita akan dapat selesaikannya. Jadi, bila kita dah dapatkan semua information, kita ada x sama dengan 6, kita ada lambda sama dengan 8, tengok table, terus dapat jawapan. Ataupun, kalau nak guna rumus, yang inilah. So, dekat sini saya ada buat notation sikit kan. Macam tadi, saya kata must be equal. If they are not equal, the mean lambda should be redefined to make them equal. Itu yang saya maksudkan tadi tu. So, ini dia lah ya. So, kita tak boleh ambil lambda tu 2 sebab produk dia dah berbeza tau. 10 dengan 40 times 4. So, lambda pun kena times 4 juga. Sebab itu kita dapat 8. Oh ya, dekat sini bukan 6. Sini 8. Sorry. So, sini should be 8. Correction sikit ya. So, ini
should be 8. Alright? So, lambda is equal to 8. Okay, habis soalan ni. Soalan nombor 11. Okay, soalan nombor 11. So, kita pergi kepada probability yang seterusnya, iaitu normal distribution. Oh ya, saya terlupa. Cuba kita perhatikan soalan nombor tadi tu. Soalan nombor 9 tadi tu. Okay, contohlah soalan nombor 9 ya. Kalau kita baca sikit kan. A washing machine in a laundromat breaks down an average of 3 times per month. Nampak di sini. Using the Poisson probability distribution formula. So, dalam soalan ini jelas dia meminta kita menggunakan Poisson. So, dalam kes ini dia memudahkan kita. Tetapi dalam banyak kes, arahan yang suruh menggunakan Poisson ini mungkin tidak diberi. So, kalau tidak diberi, sebab itulah kita kena berhati-hati. Kita kena analysekan dulu beberapa info yang ada dalam soalan. Then baru kita tahu, okay, dia beri average. So, this is lambda. So, bila macam tu, kita tahu kalau kita tidak diberi pun maklumat tentang Poisson ini, maka kita dah tahu dah dia adalah Poisson. Boleh tak? So, lupa saya nak beritahu tadi. Okey, kita pergi kepada soalan yang melibatkan normal, question number 11. So, kalau kita lihat dekat sini, ini adalah satu contoh yang di mana ia melibatkan normal distribution. So, bila kita sebut normal distribution, kita ada formula kita ya. Formula untuk convertkan X kepada Z. Ingat kan? So, formula dia adalah melibatkan yang ni ya. Z equal to X tolak mu over sigma. Sigma ni apa? Sigma ni adalah standard deviation. Ya. Yeah? So, dalam soalan ini, kalau kita baca betul-betul, we are already given mean of 50. So, maksud dia mean 50. Ya, mu lah. Mu 50. Lepas tu, standard deviation tu 10. Ya, so maknanya kita dah tahu dah sigma tu adalah sama dengan 10. So hati-hati kat sini sebab kalau soalan tu tukar sikit aja. Dia kata mean 50, lepas tu variance tu 100. Dia tak bagi standard deviation. Dia terus kata variance tu 10. So kita tak guna variance tau. Kita rumus bagi normal dia tak ada variance. Dia ada standard deviation. So kalau dia bagi variance, tukarkan ke standard deviation. So just be careful. Soalan ini dia bagi straightforward. Mean dengan STD should be okay lah. So sebab itu kita dapat this kind of information. So what we need to do adalah, so kita nak tukarkan X pada Z tau. X dibagi tak? Yes. Ini adalah X dia. Ya. Yeah? So X diberi 55. Now kena quickly change this value kepada Z. Z value. So, X 55, Z value dia apa? So, kena convertkan dia. So, jadi formula dia adalah yang ini. Kita hanya masukkan semua info yang kita tahu dan untuk mendapatkan nilai Z. Boleh? So, X adalah 55, mu adalah 50 dan standard deviation adalah 10. Masukkan siap-siap. So, kita akan dapati hasil dia adalah 0.5. Boleh? Okey. Tapi tak habis di situ lagi. Kita kena sambung sikit. Jadi, kita kena buat macam ni ya. So, sebab untuk normal distribution, kita akan mencari luas di sebelah kiri kan. So, ayat ini sebenarnya ayat yang standard ya. Find the probability to the left of this point. So, luas sebelah kiri. So, ingat semula curve normal tu. So, kalau di mana kita ada 55 which is equivalent to 0.5. So, kita kena cari luas di sebelah kiri. Ingat semula dalam teaching video saya sebelum ni ya. So, sekarang ni kita akan dapati X less than 55. Kita dah tukarkan 55 ni menjadi 0.5. Dan dari sini kita terus boleh lihat table bagi normal. Select table tu,
tengok 0.5, kita dah boleh terus dapatkan jawapan sebabnya tandaan ini. Nampak tak ini? Memang dah less than kan? So, kalau less than sahaja yang kita boleh terus tengok table. Kalau greater than, tak boleh. Ya, kalau greater than, tak boleh. So, kena hati-hati kat situ. So, jadi kalau tengok table, exactly kita akan dapat 0.6915. Okay, yang formula ini hanya formula untuk conversion saja. X kepada Z. Ya, X kepada Z. Alright. Yang bahagian nombor 2 pula, kita lihat, kita diminta mendapatkan the probability when X equal to 35. Nombor 1 adalah convert dulu X kepada Z. Bila kita convert, kita dapat nilai negatif. Negatif 1.5. So, jadi, seperti biasa, penulisan kita akan jadi sedemikian. Ini ya. Dan, boleh tak kita terus tengok jawapan daripada table normal? Jawapannya boleh. Sebab tandaan kita ni memang dah less than. So, lihat table normal, lihat value ini. Negatif 1.5. Confirm ada. Dan kita terus dapat jawapan 0.0668. Boleh? Okay, first question done. Second question, question number 12. Lihat kat sini, kita diberi dua nilai X. Now, ini adalah soalan taburan normal. Dan we are given the mean of 25 and then the standard deviation of 4, which is this. Ini adalah those information. Mu dah ada, sigma dah ada. Settle. Now, dia suruh cari find the area between X equal to 25 and X equal to 32. So, cuba kita lihat the probability terlebih dahulu. Here. Ini adalah probability dia. Iaitu X lies in between 25 and 32. So, now kita kena convertkan. So, ini adalah nilai X, betul? So, kita kena convertkan kepada nilai Z by using the formula. So, dekat sini saya dah terangkan, dah tunjukkan pengiraan bagi setiap nilai X kepada Z. So, 25 dapat 0, 32 dapat 1.75. Okay. So, kita masukkan, kita akan gunakan kedua-dua ini, just put it here, dan kita terus dah boleh buat pengiraan. So, ingat semula ya, di dalam normal distribution, jika dia melibatkan in between two values macam ni, dia ada beberapa possibilities. Yang pertama, kalau dua-dua ini positif. Yang kedua, kedua-dua ini negatif. Yang ketiga, one of this, biasanya di sebelah kiri ini, adalah negatif. Kita kena hati-hati apabila kita nak find the area. Ya, kena hati-hati. Kadang-kadang kita kena tolak belah sana, tolak belah sini. Ya, so cara kita nak kira itu kena berhati-hati. So, mohon rujuk semula ke teaching video saya sebelum ini. Ada beberapa variasi yang telah pun saya terangkan kepada kamu semua. Dan dia akan memudahkan kita semua. Boleh? Okay, now we go to question number 13. Soalan ini, kalau kita lihat, kita boleh kumpulkan maklumat. Kita dapat min kat sini, min 40. STD kita 5. Right? This is very clear. Lepas tu, we are straight away given the probability. Okay, kita diberi terus ya. Kita diberi terus the probability X greater than 55. Okay guys, careful here. Ini we are given greater than. Ingat ya, kita tak boleh tengok table kalau dia greater than. Ingat yang itu. So, tapi apa-apa pun, kita kena convert dululah. Yang 55 ni kena convert dulu ke Z. So, 55, bila kita guna formula ini, Z dia adalah 3. So, maknanya penulisan dia macam ni lah. Dalam kotak ni ya. So, X greater than 55 equal to the probability Z greater than 3. So, ingat, tak boleh terus tengok table Z greater than 3. So, ya, so kita kena 1 tolak 0.9987. Okay, so kena buat macam ni. Yang 3 ni adalah 0.9987 sebenarnya. Right? So, tapi
kita kena satu tolak. So the area tu kena tolak. So mohon rujuk kepada teaching video saya sebelum ni, saya ada terangkan mengenai perkara ini ya. So jangan terus ambil. So greater ni tak boleh, less than boleh. So boleh rujuk semula ya. So saya tunjukkan jawapan dia, hasil dia adalah 0.0013. So ini adalah satu variasi yang lain untuk mencari normal. Baik, question number 14. Nombor 14. Ini juga adalah normal dan dia melibatkan two x values. Ya, in between something to something. So something to something tu adalah yang inilah, 2109 dan juga 3605. Yang ini so jadi kita dah tahu dah 2109 adalah nilai x, satu lagi adalah 3605. So dua-dua ni kena convertkan ke nilai z terlebih dahulu. So kita dapat nilai ya, 2109 bila kita buat conversion kita dapat negatif 1.33. Sementara 3605 bila kita convertkan kepada z kita dapat 0.54. Yang ni ya. And then ini adalah other information yang kita obtain daripada soalan. Kita punya mean dan juga kita punya standard deviation 3173 and 800. Okey, kita dah ada semua benda dan kita start dengan kita punya solution. Nah, ini adalah cara dia. Nampak ya? 2109 3605 tukarkan terus kepada z, kita dapat minus 1.33 and 0.54. So now guys, tengok ya, kita dah ada another variation macam mana kita punya curve kita tu, yang normal curve kita tu kan. So satu ada negatif 1.33, this part going to be negatif, ini adalah positif. So cara pengiraan dia adalah macam ni ya. So saya tak ada nak terangkan secara visual macam mana how it works, sebab saya ada terangkan di dalam teaching video saya yang sebelum ni. So tapi pengiraan dia adalah seperti ini. Dan kalau kita perhatikan, lihat tandaan dia, nampak tak? Z less than. Yang ini pun Z less than. Dan kita boleh terus guna, boleh terus tengok table normal untuk mendapatkan jawapan. Exactly kita akan jumpa. Ya. 0.54 ini tengok table, kita akan dapat 0.7054. Kalau kita lihat negatif 1.33, kita pun akan dapat 0.0918. Ya, dan jawapan akhirnya adalah yang ini, 0.6136. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu perbincangan kita tentang topik ini. So hope you enjoy the video. See you in the next video.